Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cikgu Ayah. Sebelum kita mula, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notification untuk mendapat update setiap kali Cikgu Ayah buat naik video baru. Okay, hari ni Cikgu Ayah nak buat contoh-contoh soalan KSSM bahagian A kertas 1. Kertas 1 ni ada 64 markah dan terdiri daripada 12 soalan. So, Cikgu Ayah pun ambil lah mana-mana soalan untuk bahagian A, kertas 1, dan kita diwajibkan jawab semua soalan, tak ada pilihan. Jawab 12 soalan. Okey, mari kita tengok. Soalan 1. Ini Cikgu Ayah je yang buat tau. Maknanya mungkin set lain nanti nombor 1 ni soalan lain. Tak semestinya hukum linear ni. Okey. Ada gambar ni. Gambar ni. Dia tandakan sini sebagai P. Sini Q. Kat sini paksi X squared. Satu paksi X. Ini X squared. So Y sini Y per X. Okey. Kalau saya tengok sini. Gradient kat sini. Garisan tu condong macam tu. So P per Q. Y per X. Jadi negatif P. Dia beri ni Y sama dengan 3X. Ni 3X. 6 tolak 2X. Kuasa 2. Saya kembangkan. Jadi 18X. Tolak dengan 2 kali 3. 6X kuasa 2. Okey, kalau saya nak buat paksi Y saya Y per X, saya kena bahagi X. Jadi, kat sini jadi 18 tolak 6X. Macam ni. Maknanya intercept saya sekarang 18. Jadi, P saya sama dengan 18. Finish. Okey. Ini gradient. Gradient negatif 6. So, ambil sini gradient negatif P per Q sama dengan negatif 6. P ni ganti negatif 18 per Q sama dengan negatif 6. Jadi Q sama dengan 3. Siap soalan 1. Soalan 2. Okey. Diberi R membahagi tembiring garis. Maknanya kita lukis. Sini A. Negatif 4. Cuba tengok. Bila saya lukis senang dia tengok dia. B. U. 8. R ni di tengah lah. Bukan di tengah. Di antara. So R. Negatif 3 U. 2. Dia kata AR. AR ni 1. RB ni 4. Soalannya cari U dan V. Jadi saya ambil yang tengah ni. Negatif 3U 2 sama dengan buat macam ni. Macam ni. Okay. Yang ini X, koordinat X, ini koordinat Y. So, 1 darab dengan U. U. 4 darab dengan 4 tolak mod. Besar sangat. 16. Kat sini bawah ni 1 tambah 4. Kat sini 1 darab dengan 8. 8. 4 darab dengan V tambah 4V. 1 tambah 4. Lepas tu saya compare. Negatif 3U. Yang X ni. X dengan X ni. U tolak 16. Bagi dengan 5. Kat sini nanti kita akan dapat U sama dengan. U sama dengan 1. Kira sendiri tau sebab korang yang nak belajar. Kat sini 2 sama dengan 8 campur 4V bahagi 5. Jadi V tak V sama dengan setengah. Jadi koordinat, bukan koordinat, soalan A dia cari find the value of U. U sama dengan berapa tadi? 1. V sama dengan setengah. Okay. Soalan B. Seterusnya cari titik tengah AB. Mana? AB. Ganti. U ni tadi. V ni tadi setengah. U ni tadi 1. Titik tengah AB. Macam mana rumus titik tengah AB? Titik
tengah AB. AB sama dengan buat situ. Tu. Negatif 4 tambah 1. Bahagi dengan 1 tambah 1. Dia punya nisbah 1-1. Lepas tu, ataupun 2 lah. Tengah kan. Lepas tu apa tadi? V. V ni setengah. Tambah dengan 8 bahagi dengan 2. Saya jumlahkanlah 2. So dekat sini akan dapat negatif 3/2. 17/4. Siap soalan 2. Ya. Soalan 3. Ini untuk KSSM. Kompor. Soalan 3. Given K, M tambah 2 sama dengan 0.27. Ini titik 2 biji ni sama dengan 0.27 tambah 0.0027 tambah 0.00027 tambah dan seterusnya. Dia macam tu. Jadi biasanya jenis yang macam ni, kita ini maknanya tadi 0.2727272727 sampailah ujung dunia. Ni sama dengan kita guna S infinity. S infinity dalam janjang tu, rumus ni. Jadi A je ialah 0.27. 0.27. 1 tolak R ialah ni. R ialah 0.0027 bahagi 0.27. Yang belakang bahagi yang depan. So R sama dengan 0.01. 0.01. Ini kalau saya tolak ni akan dapat 27/99 kecilkan 3/11. S infinity. Okey. Kalau ikut saya nak compare kat sini, ni K M tambah 2, saya nak edit macam mana ni? K dah tentu 3, M nya korang rasa? M dia mesti 9 lah. 9, 10, 11. Oleh itu K nya sama dengan 3, M nya sama dengan 9. Sebab 9 campur 2, 11. 9, 10, 11. Siap. Soalan 3. Soalan 4. Markah saya dah bubuh, total 64 markah. Log 4x tolak log 16y sama dengan 3. Express y in terms of x. Okey, saya ambil yang 4 lah, base 4. Jadi log 4x tolak log 4y log 4 16 sama dengan 3. Log sebenarnya boleh ringkas ni, tapi tak apalah. 4 kuasa 2 tulislah log 4y per 2. Sebab nanti kita tak tahu, orang yang nak study tu macam-macam kan. Jadi saya kali kat sini, terus naik atas tak boleh lah. Kita buat ya 4x, sebab takut nanti 4y sama dengan 2 kali 3, 6. Saya darab 2 kat sini, saya darab 2 kat sini. Okey, akan jadi ini boleh naik atas. Log 4x kuasa 2 tolak log 4y sama dengan 6. Tolak ni dia akan jadi log 4x kuasa 2 bahagi y sama dengan 6. Macam ni. Dia naik atas sini. Kalau saya nak buat log ni, dia akan jadi x kuasa 2 per y sama dengan 4 kuasa 6. 4 kuasa 6 ni 4096. Dia nak y.
Y in terms of X. Jadi Y sama dengan, saya kali kat belakang ni akan jadi X susul 2 per 4096. Macam tu. Siap. Soalan 4. Boleh? Soalan 5. Soalan 5. Soalan 5. Diberi Y sama dengan 6X tolak 5 tolak 4X kuasa 2. Dia nak kita buat dalam completing the square ataupun penyempurnaan kuasa 2. Bentuk penyempurnaan kuasa 2. Okey, cara masing-masing ada cara masing-masing. Saya buat cara saya. Kalau rasa nak ikut, boleh ikut. Saya letak ni kat depan, saya susun je ni yang tak ada X sebelah sini. Lepas tu, tolak 4, saya keluarkan X kuasa 2. Tolak, dia jadi 6 bahagi 4, X tolak 5. Kalau saya darab balik, saya dapat ni. Ini darab ni, saya dapat ni. Okay, kecilkan sikit. Negatif 4. X kuasa 2 tolak 3 per 2. X tolak 5. Ni Y, sini Y. Ada macam-macam cara. Ada yang pakai rumus. Tak kisahlah. 4. Saya buat macam ni. Tolak 5. Sebab ni tak ada X. Dalam saya buat kuasa 2 tolak kuasa 2. Okay, saya tukar. Saya letak yang dalam ni. Sini X. Sini tolak. Ini 3 per 2 bahagi 2. 3 per 2 bahagi 2. 3 per 4. Kat sini sama. 3 per 4. Okey. Siap. Lepas tu, saya pun buka. Sama dengan negatif 4. Belum buka. Kemaskan sikit dulu. Kemaskan yang sini ni. 9 per 16. 5. Jadi, saya buka negatif 4. X tolak 3 per 4 kuasa 2. Ini darab ini tambah. Ini cancel. So 9 per 4 tolak dengan 5. Akan jadi negatif 4. X tolak 3 per 4 squared. Tekan kalkulator dekat sini. Akan dapat negatif 11 per 4. Okey. So dalam bentuk ni. So soalannya. In form of 2 dah. Find the coordinate titik pusingan. Titik pusingan turning point. Turning point ialah titik pusingan ialah macam ni. Maksimum. Ni net maksimum. Dia tak mention pun maksimum atau ni. Axis of symmetry. Okay. Pak si Y yang belakang. Bukan maksud Y. Nilai Y yang belakang. Ni. Yang belakang ni. Nilai X yang di dalam ni. X tolak 3 per 4 sama dengan kosong. So, X sama dengan 3 per 4. So, 3 per 4. Siap. Ni. B. Dia tanya axis of symmetry. Yang ni. So, X sama dengan 3 per 4. Siap soalan 5. Soalan 6. Soalan 6. Ini soal untuk form 4 tahun depan. Tapi form 5 pun boleh buat revision. Cari julat nilai M jika persamaan kuadratik 2M plus 1 ni. X kuasa 2 tolak 3MX sama dengan 4 tolak 2M. Tidak mempunyai punca nyata. Maknanya B squared tolak 4AC ni. Tidak mempunyai, dia less than kosong. Less than kosong. So, mana dia B? B-nya ialah yang ni. So, 3M kuasa 2. Ni 3M B tolak 4. A yang depan ni. 2M tambah 1. C je yang belakang ni. Tapi kita bawa sebelah sini. Saya lupa nak bawa. Maknanya, saya akan jadi 2M tambah 1. X kuasa 2. Tolak 3MX. Bawa sebelah sini tambah 2M tolak dengan 4.
sama dengan kosong. So 2M tolak 4. 2M tolak 4 less than kosong. 4 ni saya bawa ke sini. Lepas tu kalau kita kemaskan ni, kita akan dapat 7M squared tolak 24M tolak 16 lebih besar kosong. Jadi bila saya factorize, dapat 7M tambah 4M tolak 4 lebih besar kosong. Ini kita nak selesaikan dia, kita buat lakaran. Yang kecil sini negatif 4/7. Yang besar kat sini 4. Jadi kalau dia lebih besar, yang ni lebih besar, maknanya yang kat atas ni. Jadi M less than negatif 4/7 or yang kat atas ni X pula M lebih besar 4. Ni jawapan dia. Okey. Soalan 7. Sebarang soalan. Soalan 7. Diberi fx sama dengan 2x tambah 1. Gx sama dengan negatif 3x bahagi x tambah 1. Soalan nak minta GF negatif 2. Sebab macam ni. Jadi GF negatif 2 masuk kat sini 2 negatif 2 tambah 1. Jadi berapa tu? G negatif 4 campur 1 negatif 3. Masuk pula kat dalam ni negatif 3 bahagi negatif 3 tambah 1 sama dengan negatif 9/2. Okey, siap soalan 7. Masuk kepada soalan 8. Okey, kita sambung soalan 8. Soalan 8 ni simultaneous equation ataupun persamaan serentak sama dengan 1. Soalan 1. 1 lah saya ni buat sini je. XY tambah 2Y squared tolak 3 sama dengan kosong. 2. Ni apa? 2. Okey. Yang ni daripada 1 ni saya ambil X sebagai subjek. 1 tambah 3Y. Ni saya letak sebagai 3. 3 masuk 2. Sub dalam 2. Akan jadi X. X dia 1 tambah 3Y. Y tambah 2Y kuasa 2 tolak 3 sama dengan kosong. Okey. Ini kalau korang kemaskan ni akan dapat 5Y kuasa 2 tambah Y tolak 3 sama dengan kosong. Ini guna rumus ya, sebab dia kata beri jawapan anda pada 3 tempat perpuluhan. So Y sama dengan guna rumus ni. Negatif B plus minus square root B square tolak 4AC bahagi dengan 2A. Negatif B saya negatif ini 1 plus minus square root B 1 square tolak dengan 4, 5, C negatif 3. Bahagi dengan 2, 5. Ini Y. Jadi Y ni kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 0.681. 3 tempat perpuluhan. Satu lagi Y. O. Negatif 0.881. Okey, dah dapat ni, ganti dalam 3 ni. Akan dapat X sama dengan 1 tambah 3, 0.681 sama dengan 3.043. Satu lagi X, 1 tambah 3, negatif 0.881 sama dengan negatif 1.643.
Sini. Okey. Siap si Martinez equation. Masuk pada soalan 9. Semua 12. Wajib jawab semua. 12. Try ni pula. Mau tak? Soalan 12 tak terang. Okey. Gambar ni. Macam ni. Ini Q. Ini P. Dia kata straight line PQ, equation dia Y tolak 3X tambah 6 sama dengan 0. Okey. Ini daripada equation ni kita boleh tahu koordinat Q. Kalau tak payah ni pun kita boleh tahu. Y dia 0 kat sini. Kat sini X nya 0, Y nya ada nilai. So kita masukkan kat sini. Bila X 0, bila X sama dengan 0, X sama dengan 0, Y nya negatif 6. Y nya negatif 6. So sini negatif 6. Bila Y nya pula 0, X nya sama dengan 2. So 2. Tu kita dah dapat kat situ. Mesti guna pun. Okey, soalan A. Garis lurus PQ dipanjangkan ke satu titik R dengan keadaan PQ 2, QR 3. Sini QR. Sini 3. R ni saya anggap R ni tak tahu kan. Dari koordinat R. Koordinat R ni saya ambil sebagai XY. Jadi macam biasa kita buat, kita ambil tengah ni, Q ni berapa tu? 2, 0. Sama dengan buat situ. Situ. Okey, 2 darab dengan X. 3 darab dengan 0. Tambah 5. 2 darab dengan Y. Tambah 3 darab dengan negatif 6. Tambah dengan 5. Kita compare 2 sama dengan 2X tambah dengan 0 bahagi dengan 5. Kita akan dapat X sama dengan 5. Kat sini 0 sama dengan negatif 18 tambah 2Y bahagi dengan 5. Kita akan dapat dekat sini Y sama dengan 9. Jadi koordinat R, dia suruh cari koordinat R 5, 9. Siap? Okey, B. Point S move. So S move XY ataupun S bergerak dengan jaraknya dari Q, tulis kat sini Q 20, sentiasa 5 unit. So SQ sama dengan 5. SQ ni dua huruf besar macam ni, dia distant. So S, X tolak dengan 2 kuasa 2 plus dengan Y tolak dengan 0 kuasa 2 sama dengan 5. Okey, kita nak selesaikan benda ni. Korang rasa kena buat apa? Square root kuasa 2 kan, D kedua-dua belah. Maka kita akan dapat kemaskan, kita akan dapat X squared tambah Y squared tolak 4X tolak 21 sama dengan 0. Okey, siap. Soalan 12. Soalan 12. Apalah cikgu ayah ni? Soalan 9. Ni soalan 9. Jauh pun sampai soalan 12. Soalan 10. Soalan 10.
sketch graf lukis laka tolak sin 2x. Dan x terletak di antara x. X terletak di antara 0 hingga 2 pi. Saya guna pen sebab nanti saya tekan jawapan akhir. Pen ni saya harap korang nampak. Nampak tak? Sini 2 pi. Ataupun saya pakai pen hitam. Sini 2 pi. Tengah-tengah dia pi. Tengah lagi 0.5 pi. Kat sini 1.5 pi. Kan? Betul yang sini. Paling tinggi dia 1. Negatif 1. Nanti dia naik ni. 2. Sini. Okay. Mula-mula saya nak lukis sini. Sin 2x. Saya akan buat macam ni. Sini. Ni 1 paling tinggi. Sini. 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 Dia maksudnya ada dua lambda lah. Dekat 1, 0 hingga 2 pi ni. Satu lagi macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni. So, sambung lagi. Macam ni. Ini sin 2x. Kalau dia kata negatif, terbalik kan? Terbalik kan? Terbalik kan? Sini. Sini ni pula. Sini. 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 Maknanya dia akan jadi macam ni. Yang merah ni. Sini. Yang merah ni. Yang ni yang merah ni. Lepas tu ini negatif. Ini maksudnya negatif sin 2x. Okay, kalau dia kata 1 pula, naik semua 1. Baru saya nak guna marker ni. 1. Jadi, naik 1. Yang merah ni tau. Merah ni kat sini. Yang 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 merah ni kat sini, yang ni kat sini. Yang ni kat sini. Maknanya, ini jawapan yang sebenarnya. Ni, 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 ni. Dia seolah-olah macam paksi X-nya sama dengan 1 ni. Paksi X-nya naik 1. Inilah gambar dia. Okay, seterusnya. Find equation yang straight line di mana diberi 1 minus dengan sin 2x ni sama dengan 2 tolak x per pi. Okay, senang aja sebab dia dah bagi ni. So sini y sama dengan ni, y sama dengan ni, so sama dengan ni. So y sama dengan 2 tolak x per pi. Masa kita nak lakar ni kita pilih kat sini yang senang-senang. Okay, bila x kosong, y 2. Setuju? X kosong, y sama dengan 2 tolak kosong. Bila x sama dengan pi, katakan saya ambil pi, x sama dengan pi. Ya tak? Maknanya pi per pi 1, 2 tolak 1, 1. Jadi saya tanda dekat sini. Tanda dekat sini 02 sini dengan pi 1. Mana pi? Pi 1. Ni. Jadi saya guna pembaris. Korang guna pembaris. Saya lukis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni. Okey. Kalau orang tanya nak number of solution, bilangan penyelesaian NOS number of solution sama dengan 1, 2, 3. Siap. A. Okay. B. Proof. Secant squared x tolak 2 tangent squared x sama dengan secant squared
X cos 2X. Jadi kita ambil belah kiri, left hand side. Kita ada rumus. Kita ada satu rumus secant squared X sama dengan 1 plus tangent squared X. Jadi kalau saya ambil kat sini secant, saya ganti dengan 1 plus tangent squared X tolak 2 tangent squared X. Jadi kat sini 1 tolak tangent, betul tak? Tangent squared X. Macam ni. Okay, lepas tu saya tangent ni saya tahu sin squared X per cos squared X. Kalau saya letak pembawah sini cos, akan dapat cos squared X tolak sin squared X bahagi dengan cos squared X. Sebab ini satu, ini yang ni kan. Yang atas ni rumus dia. Kita boleh ambil cos 2X. Yang atas ni. Ada rumus. Mana rumus? Yang ni. Cos squared X tolak ni ialah cos 2X. 2E lah. Lepas tu yang bawah ni dia jadi secant. 1 per cos sama dengan secant. Tulis dulu cos squared X. Akan dapat last dia secant squared X cos 2X. So, proof. Okay, siap. Soalan 11. Soalannya dah right. Soalan 11. Ni soalan 11 ya. Soalan 11. Okay, soalan 11. Soalan 11. Kecerunan normal satu lengkungan. Kata ada satu lengkungan. Kecerunan normal. Maksudnya kalau tangent dia macam ni, normal dia macam ni. Yang sudut tegak. Dia bagi yang ni, kecerunan normal ni, M1 dia 1 per 2X tolak 5. Korang rasa yang tangent ni berapa? Ni. M sama dengan negatif 2X tolak 5. Macam tu. Dia M1 darab M2. M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Okay, dia kata lengkung itu melalui point ni. P ni. Macam nak tulis sini. Nanti dia tindan kat sini pula. Setengah 6. Dan mempunyai titik minimum, titik maksimum ni. Maksimum. K2. Cari persamaan tangent bagi lengkungan ni. So, persamaan tangent ni ialah persamaan garis lurus. Mesti ada satu gradient. Mesti ada satu point. So, point kita dah ada setengah 6. Gradient macam nak cari gradient. Gradient dia ialah yang ni. So, negatif 2X tolak 5 ni, ini ialah gradient. Dy dx ataupun M dia. So, M sama dengan negatif 2, ganti kat sini setengah tolak 5. Kat sini akan dapat gradient dia kat sini. Akan dapat, mana gradient dia? Tak nampak gradient dia. Okey lah, kita kira je lah. Bukan susah sangat pun. Negatif. Sini berapa? 1 tolak 5. Akan dapat berapa ni? 1 tolak 5, 4. So, 4. Gradient dia 4. Jadi, nak cari equation Y tolak dengan ambil mana point tadi ni? 6 sama dengan 4 X tolak setengah. Jadi kalau kita kemaskan ini, kita akan dapat Y sama dengan 4X tambah 4. Okay. B.
nilai K, macam mana nak cari nilai K? Nilai K ni nilai X lah. So nilai X nya maksimum K2 ni. Dan ini kita nilai maksimum gradient ni kita sama dengan kosong. Mana gradient kita ni tadi? Negatif 2X tolak 5 ni. Samakan dengan kosong. Jadi X sama dengan 5/2. Oleh itu, K sama dengan 5/2. Okey. Siap soalan yang 2 tu. So, B dia. Persamaan lengkung. Kita dah ada gradient tadi. Yang ni Gradient ni tadi yang ni. So, negatif 2X tambah 5. M dia kat sini. Ataupun dy dx. Dy per dx. Sama dengan negatif 2X tambah 5. So kalau kita nak cari lengkung negatif 2X squared, kita integrate dia sebenarnya ni. 5X tambah C. Okey, kalau saya kemaskan negatif X squared tambah 5X tambah C. Gantikan dekat tu yang ni 5/2 kosong. 5202. X nya 5/2. Y nya 2. Ganti kat sini. Kita akan dapat Y nya 2 negatif 5/2 kuasa 2 tambah 5. 5/2 tambah C. Di sini kita akan dapat C sama dengan negatif 17/4. Oleh itu, equation Y sama dengan negatif X squared tambah 5X tolak 17/4. So, siap soalan 11. Okey, soalan 12 dah hilang. Soalan 12. Okey, soalan 12 ni vektor 10 markah. Okey. Lukis dia ni segi 4 selari. Sini macam ni. O, A, B, C, Q, R, P. Okey, dia bagi kita tengok dia punya nisbah. CQ nisbah QB 2 nisbah 3. CQ 2. Allah, gambar tak berapa lawa, tak kisahlah. Ni 2. QB 3. QB 3. 1, 3. Macam tu habis kurang. Lepas tu ada tak lagi? Tak ada. Panjang PB ni, panjang BP. BP adalah 2 kali AP. Macam ni. Okey. Tandakan macam tu je. Okey, bila diberi OA 10, OA 10 apa nama? OA 10X, OA 10X. Nak panah macam tu, 10X. Ke atas ni dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya 2X, 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 2X. Macam tu. Anak panah dia ke sana. Okey, satu lagi. OC 6Y. OC 6Y. OC 6Y. 6Y. Maknanya kalau kat sini 3Y. 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 Salah. 2Y. 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 2, 4, 6. Okey, A. Semua dah tulis ya. OP. OP. Mana OP? OP. OP. OP ni. Kau masuk OP. Dari O nak pergi P. OA 10X tambah 2Y. Siap? Ini 1. 2. AQ. Tengok AQ. Mana AQ? AQ. Dari A nak pergi Q. AB. AB 6Y tambah ke kiri negatif 6X. Siap?
B using AR, dia beri ni AR sama dengan HAQ. HAQ dah ada kat sini, letak je 6Y tolak 6X AR. Lepas tu OR, dia beri OR sama dengan KOP. OR KOP. OP dah ada kat sini, tulis 10X tambah 2Y. Semua markah ni. Okey, ni OR. Jadi AR, mana AR tadi? AR yang ni. OR yang ni. Maknanya segitiga ni kan ni. Ni. Okey. Dia kata cari nilai H dan nilai K. Maknanya pandai-pandai kita lah cari nilai H dan nilai K. Saya ambil AR sama dengan 10X. Ni AR ni campur dengan ini apa? Bukan AR. OR ni. Ataupun boleh juga AR sama dengan negatif 10X. Boleh juga saya ambil ini. AR sama dengan AR negatif 10X tambah OR. Ada ke OR? Ni. K 10X tambah 2Y. Sini. So AR kita yang ni, so saya pasal dia dah ada kat situ. Saya ambil yang dah ada lah tak? Tu 10X tambah ini 10KX tambah 2KY. Okey, saya compare. Sini akan jadi 6HY tolak 6HX sama dengan negatif 10X tambah 10KX tambah 2KY. Saya compare Y dengan Y. Y dengan Y. X. Jadi, bila saya compare, saya akan dapat 6H. Sinilah 6H. Yang ini dengan Y sama dengan 2K. Ini persamaan 1. Satu lagi negatif 6H. Ni sama dengan 10H yang X punya. Negatif 10 campur dengan yang ni 10K. Ini persamaan 2. Ni simultaneous equation. Kita selesaikan simultaneous equation ni. Satu solve satu dengan 2 ni. Dengan 2 kita akan dapat H sama dengan negatif 5/18 dan K sama dengan 5/6. Macam tu. Itu soalan C. Jika AQ dipanjangkan ke satu titik S. AQ dipanjangkan ke satu titik S ni, dan AS, saya adalah si S bubuh dekat sini, S diberi AS sama dengan M AQ. Jadi letak kat sini dulu. AQ kita dah ada tadi. AQ mana AQ? Yang ni 6Y tolak 6X AS. Dan dia bagi OS. Ni soalan. OS sama dengan 10Y. OS 10Y. Katalah kita buat kat sini lah dah OS. Jadi soalannya cari nilai M. Jadi saya nak ambil AS. AS sama dengan AS dengan AO. AO campur dengan OS. Jadi
AO negatif 10X tambah OS 10Y. Ni. Dan AS kita M 6Y tolak 6X. Ni. Jadi kita compare macam tadi prosesnya. Macam tadi. X dengan ni kalau saya kemaskan 6MY tolak 6MX sama dengan negatif 10X tambah 10Y. Saya ambil lah sebab nak cari nilai M. So, saya ambil 6M sama dengan negatif. Mana? 6M sama dengan 10. Ni, Y dengan Y. Ni, Y. So, M sama dengan 10/6 sama dengan 5/3. Okey, siap. Okey, siap soalan 12. So, total 64 markah. Soalan ni tak boleh pilih. Semua orang kena jawab. Okey, SSM ni kita tak boleh drop tajuk. Memang kita kena jawab semua untuk dapat A+. Okey, itu aja daripada Cikgu Haya hari ini. Terima kasih kerana menonton dan memberi perhatian. Semoga ilmu yang Cikgu Haya bagi hari ini akan beri manfaat kepada anda semua. Dan jangan lupa subscribe dan tekan loceng notification supaya insyaAllah channel ini akan terus berkembang dan boleh share pada korang semua. Okey, itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.